Pertamanya saya ingin menzahirkan di Dewan Yang Mulia ini solidariti dan sokongan Perikatan Nasional kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sedang pun berjuang untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan rejim Zionis Israel. Tuan Ketua, hari ini kita terima berita yang agak menggemparkan, iaitu satu tindakan maha zalim, kekejaman yang luar batas kemanusiaan, genosid yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap mereka-mereka yang ada di sebuah hospital di Gaza. Ini kita tahu adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar batas-batas ketatasusailan kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, dan sebab itu kita mengambil suatu pandangan kita harus mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang telah pun diambil oleh pihak rejim Zionis Israel ini. Puan Yang Bertuah, pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun telah membentangkan belanjawan 2024. Ini diwar-warkan sebagai belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. Walau bagaimanapun saya nak mengingatkan bahawa sebenarnya adalah lebih rendah daripada perbelanjaan yang telah pun disemak semula untuk tahun 2023, iaitu sebanyak 397.1 bilion. Persoalannya tidak apalah kalau besar ke kecil, yang agak penting ialah bagaimana peruntukan belanjawan ini nak disalurkan secara yang agak berkesan kepada rakyat dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, cabaran semasa yang paling getir buat negara kita ialah untuk mengekalkan momentum ekonomi yang berdaya tahan dalam tempoh yang agak mencabar setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini. Dan lebih baik daripada keadaan yang kita hadapi waktu zaman pandemik yang lalu. Menurut Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pertumbuhan ekonomi global dijangka akan kekal lemah, iaitu berkembang hanya sekitar 2.7% pada tahun 2024 berbanding 3% pada tahun 2023. Maka baru-baru ini unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar juga yang telah pun disemak semula oleh Bank Dunia kepada 3.9% berbanding 4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan realiti sebenar ekonomi negara yang mana wujud tanda-tanda penguncupan ekonomi di sebalik senario pertumbuhan global yang agak mencabar ini. Saya ingin menegaskan bahawa mengambil kira risiko penguncupan ekonomi, belanjawan 2024 tidak menyatakan secara terperinci apakah langkah-langkah luar biasa yang nak diambil oleh kerajaan untuk memastikan setiap aspek perbelanjaan ini dibuat secara berhemah, di samping memperkukuhkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai perbelanjaan pengurusan dan pembangunan serta membantu rakyat yang sedang pun menghadapi kesukaran hidup. Dan dalam nak menjana sumber pendapatan kerajaan, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengemukakan cadangan, iaitu sebuah reformasi cukai yang dikatakan cukai penghormatan daripada 6% kepada 8%, iaitu peningkatan 2%, dikecualikan ialah sektor makanan, minuman dan telekomunikasi. Menurut unjuran tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024, hasil cukai penghormatan unjuran yang diunjurkan tadi meningkat daripada 16.6 bilion kepada 17.5 bilion, iaitu hanya lebih kurang 900 milion sahaja. Tetapi kesan daripada kenaikan itu, bagaimana ramai ahli yang berhormat telah membincangkan, adalah kesan pengganda, multiply effect,
Mungkin nominal saja 900 million, tapi mungkin 2-3 kali ganda membebankan pada rakyat. Sebab itu bagaimana yang ramai menyuarakan, walaupun kecil, kesannya adalah agak besar kepada rakyat. Walaupun cukai pendapatan ini kita kecualikan 3 sektor disebutkan tadi, oleh kerana ekonomi negara kita ini bergerak dalam rantaian bekalan yang saling berhubung kait, impaknya sudah tentu Tuan Yang Pertua memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang juga akan meningkatkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh pengguna. Dan ini bermakna kenaikan cukai itu pasti juga akan meningkatkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Tuan Yang Pertua, soal kedua yang saya nak bangkit sini ialah rasionalisasi subsidi. Belanjawan 2024 telah menyentuh mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Pada tahun hadapan dikatakan sebanyak 52.8 bilion disediakan untuk subsidi dan bantuan sosial. Ia ini berkurangan daripada 64.2 bilion yang telah pun diperuntukkan pada tahun ini. Saya duk kira jumlahnya ialah lebih kurang 11 bilion ringgit. Soalannya walaupun telah pun dipotong, kemanalah wang yang 11 bilion ringgit itu nak digunakan? Sama ada untuk dibentikan dalam bentuk bantuan-bantuan pada kumpulan yang terkesan ataupun untuk membayar hutang-hutang dan lain-lain lagi. Dan kemungkinan kalau itu dilakukan, kesan pada pengguna tidak sampai ke mana. Dan saya juga telah mendengar daripada awal hingga akhir ucapan belanjawan Tambun, agak malang tidak dijelaskan mekanisme ataupun rasionalisasi dan penyasaran subsidi. Dan bagaimana pula dia nak dilaksanakan. Ini tak disebutkan. Misalnya, Tuan Yang Pertua, ialah masalah subsidi petrol. Ia ini disebutkan kuantum yang terbesar. Bagaimana kerajaan nak menentukan golongan pendapatan manakah yang masih menikmati subsidi dan golongan mana pula yang tidak mendapat subsidi? Adakah kerajaan akan menggunakan kategori yang biasa kita sebutkan B40, M40 ataupun T20 sebagai asas penentuan ataupun ada formula baru yang nak digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Ini mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat di negara kita. Dan ini akan dilaksanakan padanya tahun hadapan. Penentuan ini betul penting kerana tekanan kos sara hidup dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira kelas pendapatan. Misalnya kumpulan isi rumah M40 juga yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya ini, mereka juga akan menanggung beban kos sara hidup yang ditanggung oleh keluarga mereka mungkin sama dengan apa yang juga ditanggung oleh kumpulan M ataupun B40. Dan apakah jadi sekiranya kerajaan memutuskan bahawa kumpulan ini juga tidak layak untuk menikmati subsidi petrol? Selain itu, harga barang dan juga perkhidmatan yang juga pastinya akan meningkat sekiranya para pengusaha dalam industri pengangkutan dan logistik tidak juga menikmati subsidi bahan api ini. Jadi kalau kos pengangkutan dan juga logistik itu meningkat, maka pastinya harga barang-barang yang menggunakan pengangkutan ini juga akan naik. Harga beras akan naik, harga ayam akan naik, ikan, telur, sayur, susu dan sebagainya. Pastinya akan meningkatkan kos pengangkutan. Apapun perbelanjaan golongan M40 ini tidak boleh disifatkan sebagai golongan berada dan pastinya dia akan meningkat. Malahan golongan miskin yang hendak dibantu oleh kerajaan melalui penyimatan subsidi juga akan terbeban dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam pelbagai bentuk penyimatan subsidi juga akan habis dibelanjakan begitu saja untuk nak menampung kenaikan harga barang tanpa mereka dapat menikmati apa-apa manfaat daripada tambahan tadi. Jadi persoalannya, bilakah masanya hasil penyimatan subsidi tadi dikatakan boleh diagihkan kepada rakyat yang berhak untuk menerimanya. Dan saya pasti dalam ucapan yang amat berhormat Tambun mengatakan segala apa yang dapat dijimatkan akan diagihkan semula pada pengguna-pengguna
Saya ragu dan bahawa itu akan berlaku. Sementara itu dengan langkah-langkah kerja untuk menarik balik subsidi harga ayam, telur dan dikatakan diadakan pengapungan atas sebab sekarang ini dia sudah stabil. Adakah jaminan bahawa bila diangkat dan diapungkan tadi harganya akan kekal ataupun harganya akan turun ataupun harganya akan naik? Pastinya kalau dia naik dan biasa trendnya begitu, maka bebanan yang ditanggung oleh pengguna adalah berlipat kali ganda. Saya nak menyentuh soal kos sara hidup. Sebahagian besar kita tahu bahawa walaupun kadar inflasi di negara kita ni hanya lebih kurang 2% saja, ini dikatakan terendah. Hakikatnya kita tahu bahawa di luar sana masih terbeban dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Indeks harga pengguna yang mewakili kadar inflasi juga hanyalah satu petunjuk pergerakan harga saja. But realitinya di bawah tidak begitu. Ada kawasan-kawasan yang terpaksa menanggung kenaikan kos jauh lebih tinggi daripada kadar 2% yang disebutkan tadi. Jadi oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Ukraine. Kedudukan ringgit kita hari ini 4.75. Hebat, sudah naik. Bukan naik nilai tapi turun dibandingkan nilai US dollar. Dan ini pastinya akan membawa kesan tambahan kepada bebanan selain pada SST yang hanya naik 2%, tetapi dengan sebab penurunan nilai ini kita akan menanggung beban yang besar. Jadi cadangan saya Tuan Sri Ketua ialah supaya diteliti dengan semasak-masak ni. Sebelum dilaksanakan itu, apakah kajian menyeluruh telah dibuat untuk menilai apakah kesan, implikasi daripada cadangan untuk mensasarkan semula subsidi, siapa yang mendapat faedah, impak pada yang lain, dan kalau ada apakah belanjawan yang telah disediakan tadi mampu untuk menjadi orang kata penimbal ataupun yang boleh menjadi cushion pada kenaikan harga barang-barang di masa-masa yang akan datang. Akhir sekali, Tuan Dipertua, saya nak menyentuh ialah soal keterjaminan makanan. It is a food security issue. Saya tidak melihat dalam belanjawan ini satu perancangan yang agak terperinci, dikemukakan. Saya tak melihat tentang adanya peruntukan yang besar untuk menangani masalah bekalan bahan-bahan pengeluaran dalam negara. Ini telah pun kita bincang lama. Malahan dikatakan Singapura statusnya daripada food security antara yang terbaik di dunia. Malaysia ke-32 ke-33. Ini satu perkara yang seharusnya harus diberikan perhatian. Jadi oleh sebab itu setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of Pak Gu boleh 10%. minta laluan, Pak Gu. Kota Melaka boleh minta laluan. Macam minta laluan juga. Macam. Ya, terima kasih Yang Mak Paguh. Saya teringat Yang Mak Paguh sewaktu Yang Mak Paguh menjadi Menteri Pertanian. Yang Mak Paguh memperkenalkan slogan pertanian adalah perniagaan. Dan setuju tak Yang Mak Paguh pada kali ini saya menyeru kita juga membuat slogan yang lebih penting, pertanian adalah keterjaminan masa depan. Apa pandangan Yang Mak Paguh? Respon pada Macang tadi saya setuju. Dulu waktu Menteri Pertanian saya sebutkan pertanian itu perniagaan. Saya fikir masih boleh dipakai, tapi kerana diubah pertanian adalah keterjaminan makanan, kita harap Menteri Pertanian yang ada sekarang boleh menyambut cadangan itu. Terima kasih. Yang soal Kota Melaka tu saya fikir saya tak perlu nak respon, nak jawab. Belanjawan ni Tuan Ketua tidak pun memberikan tumpuan untuk menyelesaikan isu sebenar keterjaminan bekalan makanan, termasuklah soal bekalan dan harga yang secara menyeluruh.
Bagaimana nak meningkatkan pengeluaran beras tempatan? Sebagai contoh, saya telah sebutkan tadi yang sekarang ini sudah pun turun daripada 70% kepada 60% pengeluaran negara. Satu jumlah peratusan yang besar. Dalam ucapan yang amat berhormat Tan Bun tak ada menyentuh soal itu. Sedangkan realiti sekarang ini kita berhadapan dengan krisis beras. Dan krisis beras ialah beras tempatan. Sewajarnya untuk respon pada situasi krisis itu, saya cadangkan Fund for Food yang pernah disebutkan dulu disediakan satu jumlah yang besar, mungkin 1 ke 2 bilion untuk membolehkan pesawah kembali semula untuk mengusulkan tanaman padi. Dan kenaikan yang telah disebutkan 1,300 semetrik tan itu agak rendah. Dia tidak merupakan satu yang agak insentif boleh menggalakkan. Jadi sebab itu langkah seperti ini saya fikir perlu diambil secara secepat mungkin kerana situasi global dari segi bekalan beras dunia sekarang ini agak terancam. Dan kita tahu banyak negara pengeluar pun hari ini menyekat pengeksportan beras, dan kalau Malaysia yang mempunyai kemampuan untuk membekalkan beras tempatan secara sendiri, sewajarnya langkah ini diambil oleh pihak kerajaan. Isu yang kita tahu sekarang ini soal kekurangan beras tempatan dalam pasaran dan keputusan Menteri Pertanian untuk menyerahkan tugas ini kepada farmer. Dulu pun bekas Menteri Pertanian pun ada di sini menyatakan itu tak sewajarnya, bercanggah dengan Akta Padi dan Beras Negara. Akta Fama sebenarnya itu tak harus dilakukan, sedangkan kita tahu sudah sekian lama wujud sistem pengedaran beras negara kita. Sampai ke mana Ceruk pun ada kedai yang boleh mengedar. Kenapa agensi seperti Fama yang tak boleh dipertanggungjawabkan tugas itu diberikan tugas yang maha berat? Itu bagi saya adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Jadi oleh sebab itu mesti ada satu penyelesaian jangka panjang. Satu yang saya sebutkan tadi, pengeluaran mesti dipercepatkan. Keduanya, berikan bantuan pada pesawah-pesawah kita untuk tanam padi semula. Ketiganya, insentif tertentu mesti dibuat supaya kita tidak berhadapan isu kekurangan beras itu untuk satu tempoh yang panjang. Tuan Ibu Ketua, Belanjawan 2024 mengesahkan masalah kekangan fiskal yang dihadapi oleh kerajaan. Subsidi bakal dikurangkan, kemudian cukai dinaikkan dan kemampuan kerajaan untuk membantu rakyat menjadi semakin terhad. Jadi tekanan kos sara hidup rakyat dijangka akan terus meningkat dan sebenarnya belanjawan ini tidak dilihat boleh menyelesaikan masalah yang saya bangkitkan tadi.